Saya minta maaf ya, minta ampun siap-siap. Jangan gelak. Jangan gelak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Faizul B sekian. Ya saya. Aku nikahkan dikau dengan Hafizah B yang berwakil-walikan aku dengan emas kahwinnya RM160 dibayar tunai. Aku terima nikahnya. Kamu ni dah kenapa? Apa nikah? ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang hadir dalam siri Kisah Seram Alam Jin. Okey, baik. Kisah kali ini bukan diceritakan oleh pengantin, bukan dikongsikan oleh pak mak mertua, tetapi dikongsikan oleh salah seorang yang menjadi saksi di dalam majlis pernikahan dan perkahwinan tersebut. Tapi sebelum tu aku nak habarkan kepada kalian, aku tengah buat rakaman ni pada malam-malam Deepavali. Jadi kalau ada sebarang kedengaran bunyi-bunyi mercun tu, mohon abaikan. Pada mereka yang beragama Hindu yang menyambut Deepavali, aku ucapkan selamat Deepavali dah. Ya, kita sambung semula. Kejadian ni berlaku di negeri Perak. Tahun berapa tu tidak dinyatakan sama sekali. Di suatu majlis pernikahan, dalam rancangan ingin dijodohkan, ingin diijab kabulkan pasangan pengantin yakni yang bernama Faizul dan juga Hafizah. Kalau ikut jadual, pasangan pengantin ni akan diakad nikahkan jam 11 pagi di rumah pengantin perempuan, iaitu Hafizah je lah. Macam biasalah kan, bila nak diakad nikahkan, imam masjid kebetulan selaku Tok Kadi yang dipertanggungjawabkan untuk menikahkan pasangan pengantin ni. Pada first starting tu, imam masjid iaitu selaku Tok Kadi ni akan memberi sedikit tazkirah pendek berkaitan tanggungjawab sebagai bakal seorang suami dan juga tanggungjawab sebagai bakal seorang isteri. Okey, kemudian bermulalah sesi akad nikah. Masa ni lah kejadian tu berlaku. Ini sebagai lakonan semula. Ketepatan bagaimana kejadian tu berlaku, mungkin aku boleh kata dalam 80-70% seakan-akan ini kejadian yang berlaku pada waktu ketika tu. Yang lain tu hanya sebagai imajinasi. Dengar dan tonton baik-baik lakonan yang aku lakukan semula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Faizul B sekian. Ya saya. Aku nikahkan dikau dengan Hafizah B yang berwakil-walikan aku dengan emas kahwinnya RM160 dibayar tunai. Aku terima nikahnya. Kamu ni dah kenapa? Apa nikah? Allahu Akbar. Ayah. Allahu Akbar. Tok Kadi kena terajang kalian semua. Allahu Akbar. Terbaring terlentang Tok Kadi tu kena terajang. Apa hal ni? Kenapa Faizul pengantin lelaki sanggup terajang pada Tok Kadi ni? Rupanya Faizul sudah kerasukan kalian semua. Dia dah tak sedarkan diri, meracau tiba-tiba di pekarangan rumah ni. Memang kecoh. Tiba-tiba suasana masa tu menjadi kecoh. Kelang kabut. Semua orang yang berada di majlis pernikahan perkahwinan tu semua kelang kelibut. Yang tengah melahap makan nasi jadi tercekik, yang tengah merewang-rewang dekat belakang rumah sana tu makanan jadi hangit. Yang tangkap gambar ni pun terjun tingkat larikan diri. Memang serba-serbi. Orang yang berada dekat dalam keadaan rumah tu semuanya jadi kelang kabut pada waktu ketika tu. Iyalah kan, ingat senang ke nak dapat peluang majlis perkahwinan, tiba-tiba tengah akad nikah pengantin lelaki kena rasuk. Kemudian Tok Kadi pula kena terajang pula tu. Mesti kalian fikir, alamak, Tok Kadi kena terajang. Orang tua kalau kena terajang, aduh, macam-macam boleh jadi kan.
Okey, dia macam ni. Kalian semua jangan buat persepsi dulu. Jangan fikirkan, bila Tok Kadi ni nazar, bila Tok Kadi kena terajang, mesti masuk hospital. Tak. Dia tak macam tu ya. Dikabarkan kepada kita semua, Tok Kadi ni bukanlah orang yang tua sangat. Dia dalam lingkungan umur dalam 40 lebih macam tu. Dan juga, orang kampung kenal Tok Kadi ni dulu-dulu bekas tentera GGK. Tahu tak apa itu tentera GGK? Kalian boleh google sendiri apa yang maksudnya GGK. Jadi bila dah background Tok Kadi ni macam ni, kita boleh beranggapan, kita boleh bayangkan bagaimana lasak tahannya orang tua ni. Lepas kena terajang tu, Tok Kadi ni pun terus bangun. Terkedu kejap lah sebab kena terajang kan. Jadi Tok Kadi ni pun sound lah dia kan. Kau ni dah kenapa? Nak kahwin ke nak kahwin kamu ni? Faizul si pengantin lelaki ni masa ni tengah meracau-racau ni, dia ada sebut tahu perkataan ataupun bahasa yang memang semua orang tak faham pun. Yelah, semua orang sedar yang Faizul ni kerasukan. Macam-macam lah orang mula mengata kena buatan orang lah, kena saka belaan lah, sihir lah, macam-macam mulut orang, persepsi-persepsi masing-masing membawa belakang-belakang. Tapi boleh dengar kritikan-kritikan orang-orang ni. Ini mesti kena sihir ni, ini mesti ada something orang ni, ini mesti ada orang yang hantar dengki ni. Macam-macam andaian. Jadi kalian semua, siapa yang main peranan membantu Faizul tengah kerasukan ni? Okey, tak lain dan tak bukan, siapa lagi kalau bukan Tok Imam, Tok Kadi tu sendiri kan yang main peranan. Tapi masa tu, perkara yang pertama sekali Tok Kadi ni buat adalah dia panggil mak dan juga bapa Faizul ni naik ke atas ke pekarangan rumah. Tok Kadi tanyalah pada mak bapak dia ni, ada ke sebelum-sebelum ni penjaga dalam keluarga ni? Maksudnya penjaga. Maksudnya saka lah kan. Tapi mak bapak kata, tidak, mana ada, kami tak ada pun bela-bela semua ni. Sepanjang nenek moyang kami tak pernah pun berlaku jahilnya macam ni. Tak, kami tak simpan pun benda ni, Tok. Tak ada pun, Tok. Bila Tok Kadi ni dah dapat pengakuan tidak daripada mak bapak si Faizul ni, Tok Kadi ni pun bacalah apa yang patut. Dia duduk di antara dua sujud macam solat tu. Lepas tu Tok Kadi hempas tapak tangan dia ni dekat atas lantai rumah. Lantai rumah papan tau. Jadi bergegar dan bergemalah ruangan pekarangan rumah papan ni. Faizul yang kerasukan, yang tidak keluar, yang tak tentu hala ni, tiba-tiba dia ni terduduk bersimpuh macam seorang perempuan. Elok je duduk bersimpuh. Selepas Tok Kadi hempas tangan dia dekat atas lantai papan tu, dia duduk terus si Faizul ni macam seakan-akan terkejut dan mengikut arahan akur kehendak Tok Kadi. Sesudah Tok Kadi melengkapkan bacaan-bacaan surah yang sepatutnya dia dibaca, kemudian Tok Kadi ni pun mula bertanya, mula berdialog kepada si Faizul ni. Sebagai contoh dia, sebab daripada apa yang disampaikan kepada aku, kata saksi kejadian tu, dialognya lebih kurang macam ni je lah. Sebab benda ni cerita dah lama, mana nak ingat semua kan. Tok Kadi pun bertanya, hei jin atau syaitan yang berada dalam tubuh anak lelaki ni, aku tidak tahu sama sekali kamu mempunyai agama atau tidak. Tapi sekiranya kamu beragama Islam, Assalamualaikum. Faizul kerasukan ni tak menjawab. Bermaksud apa tahu? Jin dalam badan dia ni bukanlah jin yang beragama Islam. Tok Kadi ni tanya lagi, macam-macam Tok Kadi ni tanya, langsung tak ada respon daripada Faizul kerasukan ni. Kemudian Tok Kadi ni bangun. Dia pegang rambut Faizul ni sambil baca surah-surah yang lainnya. Agak kuat juga dia pegang rambut Faizul ni. Kemudian Faizul kerasukan ni bertindak balas dengan ganas. Kamu nak apa? Ini semua ni aku tak nak semua ni. Tok Kadi tanya lagi, kenapa pula? Yang nak bernikah ni tak ada kaitan dengan kamu pun. Dia aku punya. Dia susah aku jaga. Dia sedih aku jaga. Dia menangis aku jaga. Dia suka aku yang bagi. Dia ni aku yang punya. Selepas je jin dalam badan Faizul ni kata-kata macam tu, Tok Kadi tak ajak berdialog dah. Dia dah tak ajak. Seakan-akan Tok Kadi ni tahu apa yang akan jadi kalau dilayan lebih-lebih jin yang macam ni. Jangan percaya sangat. Tok Kadi ni pun bacalah surah-surah Al-Quran yang lain. Tapi kali ni bacaannya agak panjang sikit. Tak pendek, panjang bacaannya.
Kemudian Faizul yang kerasukan ni jadi panas. Faizul bangun, lepas tu Faizul terus meloncat ke arah Tok Kadi sambil kakinya diluruskan ke depan, seakan-akan jelas menunjukkan jin tu nak terajang lagi sekali pada Tok Kadi ni. Second round punya terajang. Silap besar lah. Tadi tu boleh lah Tok Kadi tengah nak berakad nikah kan, tak fikir yang keadaan buruk macam ni, tapi kau nak terajang kali kedua. Tidak, silap besar. Tok Kadi kali ni dah siap sedia. Dia sambut kaki Faizul ni yang berada dekat paras pusat dia ni. Kemudian Tok Kadi angkat kaki Faizul ni, dicampaknya dekat dinding rumah Pampan tu. Bergegar lagi sekali rumah pekarangan dalam atas ni. Dibayangkan kepada kita semua, kata saksi kejadian ni, di atas pekarangan rumah ni, ruang tamu depan rumah ni bergegar-gegar disebabkan punca daripada pergaduhan yang perlawanan di antara Tok Kadi dan juga Faizul kerasukan ni. Agak ganas juga Faizul kerasukan ni, tak tahulah jin apa yang masuk dalam Faizul ni. Rumah papan, rumah kayu yang berada di atas. Aku nak tunjuk contoh macam mana. Okey, ni sebagai contoh lah. Gambar je, senang gambar dah bagi faham. Gambar ni, ni gambar ni sebagai contoh rumah yang seakan-akan digambarkan kepada kita semua. Jadi bila berlaku pergaduhan di antara Tok Kadi dan juga Faizul kerasukan yang agak mengganas ni, berlaku di ruangan di lega ruangan pekarangan rumah di atas ni, mestilah bergegar-gegar kan. Bergegar-gegar papan tu dihenyak-henyak. Bayangkanlah kalau orang berlari pun dekat papan, atas lantai papan ni pun dah boleh bergegar-gegar, apatah lagi kalau perlawanan silat di antara Tok Kadi dan juga Faizul kerasukan yang berganas ni. Kalian jangan fikirkan Tok Kadi ni macam tak ada belas kasihan. Kesian Faizul ni. Faizul ni bukanlah bertindak balas dengan sendirinya. Dia tengah kerasukan. Okey, dia macam ni. Kita ni kalau nak buat sesuatu, kita mesti fikirkan. Kalau orang lelaki dah tentu dia boleh tahan. Takkanlah kalau orang perempuan kerasukan pun nak kena campak-campak. Tidaklah. Tapi kalau lelaki, aku pun kalau lelaki tengah kerasukan, insya-Allah aku akan buat sama juga macam Tok Kadi buat ni. Campak-campak. Masa Faizul kena campak ni, Faizul dah tak boleh bangun dah tersandar. Tapi masa lagi sedang kerasukan. Kemudian Tok Kadi ni datang hampir pada Faizul, dibaca dan dibisiknya pada telinga Faizul. Kemudian Faizul menjadi meronta selepas Tok Kadi ni melaungkan azan di telinga Faizul. Jin syaitan dalam badan Faizul ni apa lagi menjeritlah kesakitan. Cumanya kan kalian semua, dibagi tahu kepada kita bila mana jeritan yang keluar daripada mulut Faizul ni selepas Tok Kadi mengazankan di telinga Faizul ni, jeritan yang keluar daripada mulut Faizul bukan lagi suara original Faizul, tetapi suara yang dikeluarkan oleh Faizul ni, jeritan yang dikeluarkan oleh Faizul ni adalah milik kepada siapa kalau bukan jin syaitan yang berada dalam badan Faizul. Tak lama selepas tu Faizul kerasukan ni pun tak sedarkan diri, pengsan. Bila dah berada dalam pengsan, Tok Kadi ni pun hampir kepada Faizul, disemaknya nadi tangan Faizul ni. Dia semak sini, kemudian Tok Kadi tu semak sini dekat nadi sini, kemudian Tok Kadi ni semak dekat keting, dekat keting kaki Faizul. Kata saksi lagi dia semak dekat badan Faizul ni, kat belakang, dekat tepi ni, kata saksi je lah. Bila dah Tok Kadi cek semua tu, dah pastikan sama ada jin tu masih ada lagi dalam badan atau tidak. Bila dah dipastikan jin tu dah keluar, barulah Tok Kadi kata Alhamdulillah. Bila keadaan dah bertenang, kemudian Tok Kadi ni pun panggillah kedua-dua belah pihak, iaitu mak bapak kepada Faizul dan juga mak bapak kepada Hafizah, iaitu pengantin perempuan. Tok Kadi ni pun terangkanlah kepada kedua-dua belah pihak. Dia katanya jin syaitan yang berada dalam badan Faizul ni bukan hadir daripada belah pihak lelaki, ataupun bukan hadir daripada belah pihak perempuan, ataupun bukan hadir daripada hasad dengki entah daripada mana pun tak tahu. Tidak, jin syaitan yang masuk dalam badan Faizul ni memang adalah jin syaitan tu sendiri. Tidak ada mana-mana daripada pihak belah sana ke, pihak belah sana ke, pihak belah ketiga ke, tak ada. Tak ada kena-mengena. Jin syaitan tu memang hadir dengan sendirinya. Jadi bila mana benda tu dah diterangkan, bila masing-masing kedua pihak dah faham, kedua-dua belah pihak pun bersetuju untuk menangguhkan
pernikahan tersebut pada hari yang sama, tetapi mungkin lewat sedikit. Tak lama pun bila Faizul dah bangun, dah bagi semangat balik, dah diterangkan apa yang dah berlaku. Bila Faizul dah faham apa yang dah berlaku pada dia tak sedar. Tiba-tiba dia collapse, dia tak sedar lah. Jadi bila orang terangkan apa yang dah berlaku pada engkau buat apa, engkau cakap apa, bila Faizul dah faham, bila semua dah okey, dah sihat, dia pun dah tenang. Kemudian tak lama pun selepas tu, malam selepas solat maghrib, Tok Kadi hadir kembali ke rumah perempuan. Kali ini pengantin lelaki Faizul ni dah sedarkan diri. Cumanya akad nikah malam tu kedua-dua pengantin tidak berpakaian formal seorang pengantin. Hanya berpakaian kemas yang biasa-biasa je. Takut khawatir jadi lagi ke benda tu kan. Syukur Alhamdulillah memang betul-betul berjalan dengan lancar sepanjang progres sesi akad nikah dijalankan malam tu. Dengan berbekalkan satu lafaz, akhirnya Faizul dan juga Hafizah diijab kabulkan sebagai pasangan pengantin suami isteri yang Alhamdulillah. Cerita tak habis lagi tau, dia tak habis lagi. 2-3 hari kemudian, Faizul, isteri dan juga kedua mak bapak diorang ni pun hadir ke rumah Tok Kadi. Sebab apa tau? Nak memohon maaf di atas kejadian yang berlaku sampai kena terajang. Itulah sebabnya. Jadi memang kenalah minta maaf kan. Tentera JJK tak tentera JJK. Kalau dah kena terajang spontan macam tu, sakit dan tak sakit weh. Alang-alang dah datang ke rumah dan mohon maaf. Jadi Tok Kadi ni pun sambil menyelam sambil minum air. Tok Kadi ni pun bertanyalah pada Faizul, sebab Tok Kadi ni yakin tidak akan lalang bergoyang kalau tiada angin yang meniupnya kan. Faizul ni pun ceritalah, katanya dulu-dulu dia pernah jatuh cinta masa sesi persekolahan, tapi tak lama dalam cinta monyet tu, dalam cinta dia tu akhirnya putus. Kemudian dia bangun balik dengan cinta kali kedua dengan wanita yang sama juga. Tak lama lagi lepas tu breakdown juga, putus lagi buat kali kedua. Masa break kali kedua, masa putus cinta kali kedua ni, disebabkan Faizul ni dah terlampau sayang sangat pada bekas kekasihnya tu, Faizul ni pun sampai jadi separuh gila lah. Tapi tidak diketahui oleh mak bapak dia, sebab masa ni dia dekat IPTA. Dulu masa first starting dia cinta dekat sekolah, kemudian masuk IPTA, dia cinta lagi, dia sambung balik cinta buat kali kedua dengan perempuan yang sama. Dekat IPTA yang sama juga, dia putus cinta dengan perempuan yang sama buat kali kedua. Jadi masa dia dekat IPTA ni, dekat rumah sewa ni, dia jadi macam separuh gila tanpa diketahui oleh mak bapak dia. Ini cerita betul ya, ni cerita betul ni. Katanya tangan dia ni ditoris sedikit sebab nak keluarkan darah. Darah yang terhasil keluar daripada tangan dia ni diambil sebagai dakwat untuk dia tulis dekat surat, dikirimkan pada bekas kekasihnya tu. Itu darah yang disanggup lukakan. Rokok pun sama. Rokok dia diisak-isak, lepas tu dicucur je putu rokok yang tengah berbara tu dekat atas tangan dia. Bukan atas tangan dia, dekat sini, dekat sini, dekat sini, berbekas-bekas. Bila kawan-kawan ajak berjalan, Faizul ni abaikan. Lebih cenderung untuk duduk layan perasaan sorang-sorang. Menangis sorang-sorang dekat taman pagi-pagi buta. Kadang-kadang tengah menangis dekat taman 2-3 pagi tu, tertidur dekat taman sampai ke pagi. Ya Allah, teruk sangat. Bukan itu je, suka juga si Faizul ni duduk dekat dalam tandas, lama-lama termenung. Sugul dalam tandas, tak tahu apa yang difikirkan, tapi termenung. Nampak sangat tau, nampak sangat tekanan perasaannya pada Faizul ni. Boleh dikatakanlah kalau dah situasi tu macam tu, kita boleh katakan kemurungan di tahap yang kritikal. Tapi Alhamdulillah, Allah masih sayang lagi dekat Faizul. Keadaan tekanan perasaan dan juga aktiviti tak sihat tu tak kekal lama. Bila dah berangsur tahun ke tahun, memori perasaan sedih tu dah semakin menghilang. Faizul kembali jadi seorang jejaka yang normal macam orang-orang yang lain. Tapi tanpa dia sedar bahawasanya ada sesuatu makhluk jin syaitan yang sudah menyukai Faizul tak kala dia kesorangan dulu tu. Jin syaitan ni dah lama menemani, bertengger pada si Faizul ni. Dan mungkin juga yang menyukai Faizul ni, mungkin kita boleh katakan jin syaitan betina agak-agaknya. Sebab apa aku cakap betina? Ingat tak bila Tok Kadi tu tengah baca-baca, yang masa tadi, masa dia cerita tu, dia baca-baca kemudian Tok Kadi hempas tapak tangannya dekat atas lantai tu, si Faizul tengah kerasukan ni, tiba-tiba dia duduk bersimpuh seakan-akan
seorang perempuan. Betul tak? Jadi mungkinlah kita boleh andaikan yang merasuk, yang duduk, yang bersedudukan dengan Faizul ni adalah jin syaitan betina agak-agaknya. Wallahualam. Jadi kalian semua, kisah ni sesuai sangatlah dengan mereka yang berusia remaja. Bercinta ni sebenarnya ada kalanya manis dan ada kalanya pahit macam sayur pria. Cinta ni kadang-kadang dibalas dengan bunga dan kadang-kala kerap juga dilempar dengan tahi. Walau apa pun hasilnya yang kita akan dapat daripada cinta tu, ingatlah sebenar-benarnya cinta adalah cinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita lagi hebat dan lagi agung sebenarnya berbanding kita cinta sesama manusia. Yang wajib kita kejar adalah cinta yang kekal di akhirat. Bukan cinta dunia je, tapi cinta yang kekal di akhirat. Jadi kalau nak bercinta tu, lain kali perlu diingat, biarlah cinta yang berpada-pada. Jangan cinta yang membabi buta terhadap kekasih dunia kita. Tunjuklah cinta kita ni hebat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga cinta kita ni hebat kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sentiasa mengingati Al-Quran dan juga sunnah serta berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat tu kalian semua yang sedang bercinta monyet tu, hati-hati. Seperti kebiasaan, jangan lupa ya untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum lalu menjadi sebahagian keluarga. Alamannya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada kisah-kisah dan pengalaman yang angkeri yang ingin dikongsikan kepada aku, bolehlah PM aku dalam messenger Facebook. Aku dah sediakan link dekat description di bawah ni. Klik je link tu akan turun masuk ke messenger Facebook aku secara automatik. Jika diberi peluang, aku akan kongsikan pengalaman seram kalian untuk episod-episod yang akan datang, insya-Allah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan bersua lagi dalam topik bicara kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri, kisah-kisah seram yang belum dikongsi dan didengarkan lagi di dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hatilah dalam bercinta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.